Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay. Waalaikumsalam. If you remember beberapa hari lepas, Rasadi Barazi, Activity ada post satu posting dalam Facebook ataupun dalam Instagram bahawa dalam urusannya ke Kuala Lumpur satu hari ada seorang pemuda atau lelaki Melayu datang menghampiri beliau dan tanya sama ada ada makanan untuknya ke tidak. Itu adalah satu reality. Dan hari ini kita dalam what I call this talk show with 40 minutes with Fuad Rahman. Saya dah menjemput Haji Abdul Saman. Haji Abdul Saman ni seorang ahli perniagaan besar lah. Mesti orang dalam oil and gas dengan Atomic Research kenal dia, dan juga seorang ahli jawatan kuasa masjid tempat saya, dan Razali Yahya, sahabat saya dari Syrian Care. Mana gambar apa ni? Razali dengar Dengar. Okey, Razali Yahya dari Syrian Care. Razali Awang tu, Razali Yahya yang lain. Tempat gas. Razali Awang, sorry. Itu Razali Yahya. Okey, Razali Awang baru balik daripada daripada Syria. Okey. My question is untuk buka talk show lah kononnya. Untuk tanya pada Razali lah. Agaknya apakah sumbangan ataupun bantuan yang kita berikan untuk mereka yang terasa lah pada terkesan kepada COVID-19 ni, ada yang tak makan, ada yang putus bekalan, ada yang hilang pekerjaan. Do you think that sekarang mencukupi atau macam mana, atau terlepas pandang? Bagaimana, Razali? Saya actually sebab masalah ini membabitkan semua golongan. Dalam struktur masyarakat tu, dalam struktur sosial, kita ada pelbagai golongan, dan ada yang bersedia, ada yang berpendapatan tetap, ada yang bekerja kontrak, dan ada yang bergaji harian, dan ada yang guys pagi makan pagi, guys petang makan petang. Dan ini yang senario yang kita perlu lihat, kerana kumpulan sasarnya adalah berbeza. Impak yang diterima tidak sama. Kumpulan A, B, C dan E sebagai contoh, mereka menerima kesan yang sama sekali berbeza. Sebagai contoh, katakanlah untuk mereka yang berpendapatan tetap, pasti setiap bulan mereka mempunyai gaji. Bagi mereka yang bekerja secara kontrak dan sebagainya, itu juga memberi impak yang besar kepada mereka, kerana setengah mereka adalah gajinya adalah berbentuk harian. Dan yang paling terkesan adalah mereka yang bergantung kepada kita kata bergantung kepada hasil jualan harian, seperti peniaga tepi jalan, seperti penjaja dan sebagainya. Golongan ini sebenarnya yang menerima kesan paling besar ataupun yang paling terkesan dengan senario sekarang, dan golongan inilah yang paling merasai kerana mereka telah putus mata pencarian berbanding dengan mereka yang berpendapatan tetap. Dan ini yang perlu diberi tumpuan, di mana lokasi mereka, di mana mereka berada dan apa keperluan mereka. Dan kerana sebenarnya golongan ini adalah terperangkap. Setengah orang merasa begitu seronok bila berada dalam rumah, boleh masak, boleh sebagainya. Tapi untuk golongan seperti ini, mereka berada di rumah adalah seperti berada dalam kebuluran. Itu realiti kita perlu tengok pada masa sekarang. Tapi setiap kali bencana, kalau kita tengok dulu bencana banjir besar di Malaysia, dan sekarang ni satu lagi bencana wabak COVID-19, macam tak ada coordination, sebab setiap organisasi, setiap NGO, setiap orang individu nak kredit. So bila kita dibuat koordinasi satu saja agensi yang nak buat, so orang-orang yang beri itu tak dapat nak tunjuk kredit. Saya tak payah cakap lah segolongan mana yang nak kredit tu, walaupun dalam keadaan macam ni pun everybody nak kredit, everybody nak media coverage. This is bagi you is a problem besar juga kan? Itu sebab tu kadang-kadang kita tengok Cik Fuad dalam kerja-kerja kemanusiaan, nawaitu tu penting. Kadang-kadang kerja-kerja kemanusiaan kita meletakkan subjek bukan aku. Subjek kita adalah orang. Kita kata dalam konteks sekarang adalah mangsa, walaupun mereka sihat dan sebagainya, mereka adalah mangsa keadaan. Dalam situasi macam ni memang kadang-kadang kita lihat kadang-kadang masa di zaman
2 minggu lepas sebagai contoh lambakan makanan di hospital, di setengah hospital wujud senario lambakan makanan kerana semua orang tertumpu ke sana. Sedangkan golongan gelandangan sebagai contoh, mereka bukan terlepas pandang, mungkin mereka tak pandang pun sebab tidak memberi impak yang besar atau kredit yang besar kepada individu ataupun kepada pertubuhan kemanusiaan dan sebagainya. Inilah salah satu senario yang kita rasa terima yang berlaku di dalam kalangan masyarakat kita. Melakukan sesuatu kadang lebih pada image, melakukan sesuatu kadang-kadang untuk nama dan melakukan sesuatu untuk mendapat perhatian. Dan sebenarnya ramai yang ingin membantu pada masa sekarang, tapi halangannya adalah, kita perlu terima, halangan adalah RMO. Dan dalam konteks dari segi penyelarasan tu memang bukan nak kata tak wujud tapi keberkesanan itu boleh dipersoalkan. Kita kata wujud memang ada yang mengagihkan dan sebagainya, tapi adakah di kawasan sebagai contoh di sekitar Masjid Negara sebelum ini, sebelum dibuka pusat-pusat penempatan sementara itu, masih ramai lagi. Dekat Coket masih ramai, dan kita juga kadang-kadang kita lupa ketika kita memberi tumpuan kepada golongan gelandangan, satu lagi kelompok iaitu mereka yang golongan pendatang yang bekerja. Kita bercakap atas konsep kemanusiaan, Cik Fad, sebab mereka juga manusia dan mereka juga perlukan perhatian. Sebab saya tak tahu, tolong, ada pekerja restoran yang ditutup merayu supaya merayu apa yang saya boleh sumbangkan untuk dia bersama 12 lagi rakan serumah yang terperangkap. Tak jauh pun, dekat tak jauh dari TV3 pun. So inilah senario yang orang terlepas pandang. Ya, ini satu realiti. Tapi kita ke Haji Abtu Razali. Saya dengan Haji Abtu dulu sama-sama jawatankuasa dan pernah satu ketika mencadangkan agar satu sistem bantuan mengenai institusi masjid. Sebab masjid ni bukan saja tempat ibadah, tapi tempat membantu, atau kita panggil gerobok bantuan atau almari dan tapi benda itu Haji kan tak take off, sedangkan masjid-masjid lain saya rasa sudah pun menjalankan apa. Tapi yang paling seronok saya tengok ada posting semalam daripada Persatuan Sikh Kuala Lumpur yang memberi bantuan daripada rumah ibadat mereka kepada semua kaum. Kenapa masjid kita tidak boleh mengadakan bantuan sedemikian? Sebab masyarakat dengan masjid ni senang. Kalau kita tumpukan pada masjid, kalaupun masjid sekarang tak boleh masuk di pekarangan masjid. Haji Abtu, macam mana pandangan Haji Abtu? Ya, kita sepatutnya sudah bergerak lama. Kita dah memulakan, oleh kerana kita tidak memulakannya daripada A dulu, maka kita kena mulakan dari sekarang, saya fikir. Saya fikir tidak ada halangan kalau kita masih buka di halaman masjid, di luar masjid, masih boleh dipertimbangkan oleh pihak berkuasa. So kena lakukan sekarang Haji Abtu. Sebab kita dah cakap banyak dah balik kali benda-benda ni. Apa benda yang nak kena laksanakan? Apa benda yang sepatutnya dilakukan? Sebab tak bergerak pun benda ni. Sebab masjid lain dah buat dah. Ya, sebenarnya kita sudah cukup data kalau orang perlukan data. Tapi sekarang kita data tu tak perlu dah. Data tu memang dah ada, data siapa yang layak menerima. Tapi sekarang ni dah sangat ramai orang yang layak menerima. Kalau ada barang tu diletak display di kat masjid, orang akan datang ambil. Kita kena lebih berkhidmat dengan orang yang memerlukan. Tidak mestinya masjid tu dikunci 100%. Bukan dia nak beribadat. Nak ambil barang makan, dia nak hidup sementara waktu. Saya rasa kita tidak perlu menunggu lama. Kita boleh start sekarang atau besok. Keluarkan duit, kita organize. Tak ada masalah. Saya merasa sedih. Ya. Saya merasa sedih bila saya tengok masjid-masjid lain sudah melakukan, sedangkan masjid kita ni masjid terbaik di Selangor, dan rumah-rumah ibadat lain pun telah melakukan. Saya rasa tekilan, sedih dan sebablah kenapa Haji Abtu punya tim tidak dapat melakukan. Saya tidak ada dari dalam tim. Saya masih boleh membantu. Begitu Haji Fuad. Saya pun tidak ada dalam tim tu lagi dah. Saya sudah tidak ada di dalam grup tu. Tapi saya masih sedia membantu. Saya masih sedia. Saya ada 4-wheel, saya boleh tolong bawa. Kalau keperluan, saya ada lagi lori boleh tolong angkut barang.
Malah kalau suruh hantar ke rumah pun saya masih ada kesanggupan lagi. Apakah yang jadi masalah sekarang ialah dana? Is it about dana tu ni macam mana? Anything tabung masjid ke macam mana sumbangan? Approval pada masjid dan dana. Kita ada mungkin kita perlu simple prosedur. Siapa yang kita patut bagi ke tu saya tak tahu, saya tak pasti. Apa masjid punya kriteria? Siapa yang patut dibagi itu bukan kita punya hal, itu masjid. Maknanya kalau orang datang ke masjid memang dia perlu benda tu. Bagi saya lah. Kalau dia datang masjid saya nak berat, memang dia perlu. Tak payah tanya dah saya fikir. Saya agree dengan itu sebab banyak sangat protokolnya nak tahu, nak check background. Tapi pada ketika ini saya rasa tak perlu dah nak check background. Orang yang datang tu memang orang perlu, betul lah macam Haji kata. Tak payah kata orang kaya. Kalau orang kaya pun waktu tu dia miskin, dia tak ada punca, betul tak? Walaupun rumahnya banglo macam rumah Tan Haji, boleh. Okey, Zali. Zali, balik pada Razali. I think masjid is the best institution untuk menggerakkan bantuan. Macam mana pendapat Razali? Saya rasa dalam konteks sekarang, ketepikan segala birokrasi. Tak perlu wujud birokrasi. Sekarang kita kena target sasarannya di mana. Macam mana kita boleh deliver pengagihan. Sebab kalau kita dah ada kita memang dah ada rela. Kita banyak agensi-agensi yang boleh digerakkan tapi tidak bergerak. Kita lebih melihat kepada berbentuk kawalan. Kita tak melihat kepada pengumpulan maklumat dalam konteks sekarang di kawasan-kawasan tertentu. Sebagai contoh, katakanlah sebagai contoh di Kayu Ara, berapa ramai golongan yang terlepas, berapa ramai golongan pendatang yang kehilangan punca, yang terpaksa berlapar, sedangkan mereka berada di satu tempat yang dikira begitu strategik di tengah-tengah bandar. So dalam konteks ini, kalau semua agensi tak kiralah rela ke JKKK ke dan sebagainya memainkan peranan, benda-benda sebegini tidak akan berlaku. Tapi yang paling mustahak dalam konteks ini adalah konsep kejiranan. Itu adalah paling utama. Ya. Itu pandangan saya. Saya setuju. Ya. Saya ingat pada Haji Abtu saya ingat kita boleh buat ni mobile pun boleh Haji ya. Daripada kita nak tertumpu pada tempat, pergi ke kawasan-kawasan PPRT atau kawasan-kawasan flat yang lain yang kita tahu memang ada. Definitely ada. Haji Abtu macam mana pandangan Haji? Yeah. Daripada kita tertumpu satu tempat, is mobile is better. Bawa, letak dan panggil siapa nak. Pun okey. Janji barang tu ada. InsyaAllah pengangkutan saya cuba arrange lah pengangkutan. Ada insyaAllah. Tak apalah kita tak nak mengganggu institusi masjid, tapi kita memang cantik lah kalau dia bawa institusi masjid, bergerakkan institusi masjid. Tapi untuk menggerakkannya tu tidak semestinya. I think ramai sukarelawan macam disebut tadi. Rela ada, AJK. Okey. I think ramai orang yang sedia untuk menghulurkan tenaga untuk benda perkara-perkara macam ni. Kita tak sanggup tengok dah. Ya. Perkara ini perlu digerakkan segera je ya. So, kita nak tanya sikit pada Razali mengenai pengalamannya di Syria baru-baru ni. Macam mana Razali pada Syria ke Razali? Okey, sebenarnya saya terpaksa keluar secara tergesa-gesa. Memang dibagi masa 20 minit untuk kemas barang dan pergi ke sempadan. Keadaan di Syria actually dia tak reveal jumlah kes sampai sekarang. Sampai sekarang pun rejim Bashar mengatakan cuma 19 kes dan 2 kes maut mula 23 Mac. Sedangkan kalau kita lihat pattern di Iran, sebab kita boleh ingat Syria dengan Iran dia ulang-alik orang dia setiap hari. Dah berapa ribu, dan di Turki sendiri sekalipun sekarang dah jumlah kes dia dah lebih 600 kematian. Jadi agak mustahil bila di Syria ni tiada langsung kes. Dan sehingga 3 hari lepas WHO masih lagi merayu untuk mendapat 300 test kit untuk menguji lebih 4 juta pelarian di utara Syria, which is maknanya benda tu hampir mustahil. Kalau kita nak nisbahkan 300 kits dengan 4 juta, berapa banyak yang dia boleh pakai?
Dan sehingga sekarang tiada sebarang laporan berlakunya wabak di kawasan utara Idlib. Tapi kebimbangan seperti ini seperti timing bomb, sebab dari segi tiada kemurahan asas, tahap kesihatan, minuman bekalan air minum dan sebagainya, kesesakan dalam kemah. So benda-benda ni seandainya virus ini tersebar, dia memang sebab itu dikatakan dianggarkan lebih 100,000 akan menjadi mangsa. Itu realiti. Dan ditambah dengan budaya Arab ni, cepat dia tak ada istilah baru penjarakan sosial. Dia takkan ada weh. Dia jumpa nak peluk, nak cium, dan yang saya risau sepanjang saya di sana kita berkongsi minuman. Satu botol air A, B, C, D, E, F semua berkongsi. Yang itu yang setiap kali saya di Pelawa minum, saya hanya mampu bertawakal. Dan itulah sehingga sekarang, sehingga saya cek tadi pun masih lagi 2 kes, which is mustahil. Sebab di negara sekitarnya dah melebihi ratusan, ribuan. Dan kadang-kadang satu je jawapan saya, kalau lebih 100,000 orang berada dalam penjara, dia boleh sembunyikan fakta, apatah lagi untuk kes-kes seperti ini. Okey, terima kasih Ghazali berkongsi pengalamannya di Syria pada kami, dan terima kasih atas usaha beliau mewakili rakyat Malaysia di Syria menaikkan imej negara di luar negara dalam usaha effort beliau untuk membantu para pelayaran. Dan terima kasih kepada Haji Abdul Saman yang saya rasa kita kena bergeraklah sekarang. InsyaAllah saya akan membantu beliau dalam apa juga, tapi dananya kena cari. Tengok Haji Abdul, kita boleh ambil dia kat Damansara, kita boleh distribute barang, cumanya masalahnya sekarang ialah buat dana. Kalau kita dapat dana daripada masjid, insyaAllah, dan kita boleh bergerak sekarang. Okey, terima kasih Ghazali dan terima kasih Haji Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bertemu kembali. Terima kasih.